Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam UiTM di hatiku. Mekar mewangi bunga cempaka, sayang harumnya memukau sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Yang dihormati, Penasihat Persatuan Ikatan Mahasiswa Kejuruteraan Mekanikal IMEKI, Encik Lisairul Amin bin Lias. Yang berbahagia, Presiden Persatuan Ikatan Mahasiswa Kejuruteraan Mekanikal IMEKI, Wan Muhammad Rushdan bin Wan Muhammad Azam. Yang diraikan, penceramah program Photoshop Academy 2.0 iaitu Afiq Izzuddin bin Muhammad Sulaiman. Seterusnya, hadirin dan hadirat, para pelajar UiTM Cawangan Pulau Pinang, kampus Pematang Pau. Terlebih dahulu, saya, mewakili Ahli Jawatan Kuasa Persatuan, ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada para hadirin atas kesudian meluangkan masa mengikuti program Photoshop Academy 2.0 pada hari ini. Tanpa melengahkan masa lagi, dijemput saudara Putra Ahmad Ashraf bagi mengetahui bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'ul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka barrul jawadul karim. Ya Allah, Engkau lah yang mempunyai segala kepujian, Engkau lah yang berhak menerima segala kepujian, Engkau lah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkau lah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkau lah kembali segala urusan. Allahumma ya karimu ya rahim, cucur ya rahmat dan rahimmu ke atas program Photoshop Academy yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid, kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaikal anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan atas bacaan doa yang telah disampaikan sebentar tadi. Semoga majlis kita diberkati dan diredai Tuhan. Untuk makluman pelajar, program kita pada hari ini adalah tutorial membuat poster, tutorial membuat sijil dan juga tutorial membuat backdrop menggunakan aplikasi Photoshop. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis menjemput Afiq Izzuddin bin Muhammad Sulaiman untuk menyampaikan taklimat beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, terima kasih kepada pengacara majlis. Terima kasih IMEKI juga sebab jemput saya semula, kerana pada Photoshop Academy yang pertama saya juga sebagai panel. Okey, sebelum tu Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Afiq Izzuddin bin Muhammad Sulaiman, berumur 21 tahun, graduan daripada Universiti Tun Hussein Al Malaysia dalam pengajian Diploma Kejuruteraan Awam. Okay. Sekarang saya bertindak sebagai freelance sahaja dan sedang sama belajar di sebuah universiti di Malaysia, Universiti Awam. Okay. Kemudian kita akan start. Sedikit saya akan kenalkan sedikit berkaitan dengan Photoshop, kemudian kita akan masuk mula kepada editing. Okey, editing mungkin kita akan start lah. Ada 3 editing yang saya akan ajar. First poster, yang kedua sijil dan yang ketiga adalah backdrop. Okey, dan kita akan masuk pula kepada Q&A insya-Allah kalau ada. Okey, kita akan start dengan ni. Saya akan sediakan beberapa PowerPoint
yang boleh saya tunjuk. Okey. Okey. Ini adalah okey. So kita ada hari ini di dalam Photoshop Academy 2.0. So of course lah, nama pun Photoshop Academy. So saya akan ajarlah berkaitan dengan Photoshop sampai sedikit hari ini. So kita lanjutkan. Okay, macam saya terangkan tadi, ini nama saya Muhammad Afiq Zudin, nama penuh. Dan saya boleh terangkan sedikit penglibatan saya dengan penggunaan Photoshop, iaitu 3 yang saya senaraikan buat masa ni lah. Ada yang lain tapi ini 3 lah semasa dalam perkhidmatan saya di universiti. Okey. Yang pertama adalah Exco Multimedia dan Publicity di Persatuan Pelajar Diploma. Okey, ini adalah first organisasi yang saya join, dan ada beberapa organisasi yang lain saya join juga and berada di dalam Exco yang sama, iaitu Exco Multimedia. Okey. Yang kedua pula Exco Informasi dan Latihan. Ini juga berkaitan dengan media juga, di Majlis Kepentingan Pelajar di bahagian college, organisasi college. Okey. Tapi saya berada dalam Exco ni dalam beberapa bulan saja, and then saya masuk di dalam Exco Komunikasi Strategik dalam Majlis Perwakilan Pelajar pada sesi 2021. Okey. So pada dalam Exco Komunikasi Strategik ni, dia bertindak sebagai apa orang kata, bertindak untuk menyebarkan infografik, iaitu media lah, of course. Infografik dari segi typografinya, dari segi penulisan dan sebagainya, untuk menjaga image MPP itu sendiri. Okey. Ini adalah sedikit berkaitan dengan saya. Okey. Mungkin ini sajalah. Ini berkaitan dengan editing. Mungkin ada yang berkaitan dengan lain. Juga ada juga sedikit kena mengena dengan grafik. Okey. Okey, ini antara design yang saya gunakan semasa saya berkhidmat lah dalam organisasi di UTHM sepanjang saya melakukan pengajian di sana. Okey. Kita boleh lihat gambar pertama, dan nantilah kita akan guna ataupun kita akan buat sijil secara ringkas saja dengan minimalis. Yang nombor 2 pula, ini adalah infografik yang timbalan HEPA untuk yang suruh saya design untuk dia gunakanlah untuk sampaikan kepada jatuhan kuasa pengurusan, untuk kita tengok infografik secara ringkas berkaitan dengan status vaksinasi program untuk pelajar-pelajar diploma. So kat situ kita tunjukkan secara ringkas lah. Gambar yang ketiga pula ni berkaitan dengan desain baju. Desain baju ni desain baju simple je lah. Ini poster-poster yang ada, poster kem integrasi belia untuk tahun ni. Dan yang ini berkaitan dengan hari pencegahan bunuh diri lah. Yang ini just sebagai awareness kita. Gambar yang ketiga berkaitan dengan expo. Okey, ini antara sedikit lah. So kita, orang kata ni Photoshop ni nak buat apa kan? Apa yang manfaat yang kita boleh dapat? Sebenarnya Photoshop ni dia lebih kepada design. Okey, kita nak menyampaikan infografik. Kalau kita nak menyampaikan, dia communication in infografik, dalam grafik itu sendiri lebih mudah, lebih orang dapat faham, orang
mudah tangkap macam mana sesuatu penyampaian itu disampaikan. Kalau nak suruh orang membaca pada zaman sekarang ni, kurang, bukanlah tak semua tak suka membaca, tapi adalah kurang untuk membaca, terlampau banyak sangat, bosan. So kita nak adakan grafik untuk menimbulkan menggerakkan hati orang untuk melihat, tertumpu kepada poster tu untuk menerima apa yang nak poster tu nak sampaikan. Contohnya macam tu lah. Dan boleh juga untuk menjadi pendapatan tau sebenarnya. Okay. So, apa itu Adobe Photoshop sebenarnya? Okay, Photoshop ni adalah berkaitan dengan macam mana kita nak design, macam mana kita nak mencantikkan sesuatu gambar, kita nak buat menyampaikan sesuatu maklumat dalam grafik macam saya sebutkan tadi lah. Tapi macam mana kita nak start design tu? First thing first, kita kena tahu profil warna tu sendiri. Kita dalam grafik ni kita kena tahu profil warna. Kita akan gunakan dua, RGB dan CMYK lah. RGB ni menunjukkan red, green and blue. Kalau CMYK ni adalah saya tak ingat sih dengan M tu apa. Dia ada certain words dia lah. Tapi apa yang selalu kita guna adalah profil warna RGB, lebih mudah. Semua RGB ni adalah warna-warna asas sebenarnya. Contoh kalau kita tengok RGB, warna asas dia, warna asas warna merah, warna hijau dan warna biru. Daripada gabungan warna merah dan warna hijau, kita boleh dapat warna kuning. Dan warna biru hasil gabungan biru dan hijau ni, kita boleh dapat warna biru cair macam tu kan. Warna merah dan warna biru dapatkan warna purple itu. So ini semua adalah RGB ni adalah reflect orang kata kepada CMYK. Warna asas RGB adalah ni lah yang luar ni. Tapi kalau kita tengok RGB ada dekat dalam CMYK, hasil gabungan daripada luar dia. Macam tu. Tu nanti kita boleh terangkan yang lebih lanjut lah, orang profesional lebih macam tu lah. So yang kedua, kita kena titik beratkan berkaitan dengan font. Okay, font yang kita gunakan. So jenis-jenis font yang asas kita boleh tengok sans serif dengan script. Okay, sans serif ni lebih kepada formal, macam mana kita tertumpu kepada ayat-ayat yang lebih formal, bentuk dia yang lebih bulat. Kalau nak berbandingkan dengan serif, dia lebih macam ada echo sedikit. Dia biasanya serif ni akan digunakan dalam tipografi untuk orang membaca. Kalau di bahagian surat khabar ataupun digital lah. Biasanya untuk digital kita akan gunakan sans serif ataupun serif, ikut kesesuaian. Yang lebih sesuai adalah kedua-duanya. Cumanya untuk melihat dari segi mata kita, itu kena tengoklah lagi dari segi kesesuaian dia. Okay. Tapi untuk formality, guna sans serif dan serif. Untuk yang bahagian skrip ni adalah untuk dari segi kita nak menunjukkan kecantikan, untuk tambahan elemen dalam sesuatu poster tu. Kita nak tulisan berangkai sikit ke, nak ada cantik sikit, nak kasihkan kesegaran dalam poster sendiri. Tak adalah kita nak macam monotonous je kan, nak formal sentiasa. Contoh logo yang belah atas, bukan tipografi belah atas ni pun saya tak gunakan sans serif ataupun serif, kita gunakan huruf yang lain. So kita nak gunakan macam dia seakan-akan serif, tapi macam itulah. Dia nak kena ada corak sedikit. Okay, font. Biasa kalau kat dalam kita dalam Microsoft, kita dah
sedia maklum ada banyak jenis font, tapi dalam segi editing kita nak banyak jenis font yang ada. Contoh jenis font yang saya guna dekat Photoshop Academy 2.0 yang belah atas kanan ini, ia tak ada dalam general font dekat Microsoft ataupun dekat Google. So jadinya kalau kita nak typografi yang lebih cantik, yang lebih dominan, kita kena cari dekat website-website yang tertentu. Kita boleh download and kita install, and then kita boleh dapatkan font tu sendiri. Contohnya yang selalu saya guna adalah di fontspace.com ataupun dafont, okay, .com. Ataupun kita boleh juga dekat website satu lagi, Freepik. Biasanya kat situ pun ada. Boleh download. Kalau kat sini kita tengok dekat dalam ni pun kita boleh nampak Game of Squid, tulisan dia. So kalau macam Hagi Bani ni, Breaking Pirate, so kat sini dalam macam mana kita nak mulakan sesuatu design, apa yang kita perlukan. Ini antara yang 4 lah yang kita perlukan, yang saya senaraikan, which is satu, yang pertama adalah creativity. Creativity ni kita perlu ada. Janganlah kalau setakat kita nak buat sembrono tanpa ada creativity, asal siap, itu tak menunjukkan quality dalam sesuatu design tu. So first thing first, kena ada creativity. Kita kena kreatif untuk menjana idea macam mana kita nak design sesuatu benda. Okay, dari segi macam mana kita nak buat poster tu kena ada apa, tema poster tu kita perlu cari. Contoh tema tu berkaitan dengan festival, mestilah ada elemen-elemen festival yang kita perlu letak dalam tu. Okay, yang kedua adalah criticism. Okay, kenapa saya nak senaraikan criticism ni? Sebagai seorang designer profesional, sama ada profesional pun beginner, kita perlu terima kritikan daripada orang lain. Contohnya kritikan daripada orang yang mungkin tengok daripada poster yang kita buat, mungkin dia ada sedikit daripada mata dia, mungkin ada yang tak kena. Mungkin pada mata kita sudah mencukupi, tapi pada mata orang lain ada sedikit tak kena. So kalau bila orang tu kritik, kita perlu ambil ambil ni lah pedoman untuk kita betulkan sedikit demi sedikit poster mengikut cita rasa orang. Tapi jangan sampai kita tak ada cita rasa pada poster kita sendiri. Okay, cuma terima. Jangan bila orang kritik kita tak boleh nak terima, kita nak kekalkan juga kita punya poster. Mungkin kita boleh defend our poster, tapi bila kita nak defend pun kita mesti ada cara dia. Kita nak terangkan, sebab memang pada mata kita dah cukup cantik, tapi poster ni bukan poster untuk kita tengok, tapi untuk orang lain tengok juga. Kenalah ada, orang kata, kritik tu untuk kita tahu apa yang tak betul sedikit. Okay, so yang ketiga adalah solving. Okay, solving ni bila dah terima kritikan, kita mesti ada satu penyelesaian masalah, di mana macam mana kita nak bagi orang yang kritik kita ni supaya berpuas hati dengan hasil kerja yang kita terima, yang kita buat. So solving ni penting. Kalau kita dah kena kritik, lepas tu kita terus tak nak buat, terus tak ada penyelesaian, kita teruskan je dengan poster yang sedia ada. So itu tak boleh lah. Mungkin kalau dah cantik tak boleh, tak apalah juga kan. Tapi kalau kurang, mungkin kita perlukan dari segi kerja pun, kalau pihak atasan tidak suka, kita perlu tukar juga. Kita tak boleh nak kekalkan identiti kita tu pada mata pihak atasan, perlu ubah. So kita perlu cari solving yang sesuai. Macam mana kalau kita dah buat A tapi pihak B nak B, perlu akan ada tengah-tengah tu, perlu ada solving. Okay, itu yang membawa kepada poin yang keempat. Poin keempat ni memang penting lah. Kalau tak ada dia,
tak jalan lah, iaitu software Prisian yang kita guna. Tak kisahlah dari segi orang yang beginner ke, orang yang profesional ke, dari segi Prisian yang mahal ke, yang murah ke, yang free ke, tetap perlu kita guna. Tanpa dia, macam mana kita nak edit? Even though kalau kita edit poster pun dekat PowerPoint, itu tetap Prisian. Macam mana? Kalau setakat kita lukis, susah agak. Kalau contoh ada orang nak order gift card 100, takkanlah kita nak lukis kan semua 100 tu. Mestilah kita kena guna Prisian yang lebih mudah. So itulah, itu apa yang kita perlu setakat ni. 4 yang kita perlu tanamkan dalam diri. So itu. Okay, macam tadi saya ada sebut pasal freepik.com. Freepik.com ni semua ada, dari segi elemen grafik ataupun font, dari segi gambar dan sebagainya, semua ada. Okey. Tapi website ni yang saya selalu guna adalah untuk mencari elemen-elemen grafik yang nice untuk kita letak. Dalam satu poster mungkin saya akan ambil 3 ataupun lebih elemen dalam Freepik ni, supaya saya nak tahu apa elemen yang sesuai untuk kita letakkan dalam satu poster tu. Kat sini banyak kita boleh cari font. Macam tadi font. Kalau tadi saya sebut ada dah font tu semua, kat sini pun ada font juga sebenarnya. Font ke, kita nak buat slide untuk PowerPoint, kita boleh cari idea dekat sini. Okey, ini adalah beberapa design yang saya buat, tapi semua design ni saya tak print. Maksudnya tak ada dalam fizikal lah. Dia semua hanyalah design semata-mata menggunakan Photoshop. Itu kelebihan Photoshop yang kita boleh buat. Bukan setakat poster saja, tapi kita boleh tengok juga design dari segi design baju, design untuk cover phone, design untuk topi, semua boleh. Cumanya kita kena belajar satu persatu. Okey, kena design lah satu-satu. Kita start daripada beginner, and then mana tahu lepas daripada program ni boleh jadi yang betul-betul profesional. Manalah kita tahu kan, boleh jana pendapatan dengan design baju, design boleh jual pula tu. Kan nampak menarik. Okey, jom kita start dengan editing yang pertama, which is editing poster. So editing poster ni adalah editing yang mungkin saya akan tunjukkan yang mudah. Saya tak nak tunjuk yang susah-susah, nanti korang pening. Bila dah pening, dah tak menarik pula nak tengok editing yang lain kan. So kita start juga editing yang pertama, poster. Mungkin saya akan buat poster berkaitan dengan perayaan. Okey, perayaan yang mungkin saya tak sambut tapi orang lain sambut, yang akan disambut tak lama lagi. Kita nantikan tengok. Okey, first thing first, bila kita dah buka Photoshop tu, kita akan kita first ni setting, tapi setting ni setting landscape. So kita nak setting yang poster biasa, nisbah satu nisbah satu kan. So kita buka dekat file, new, and then kat sini kita tukar tajuk dia. Okay, poster. Okay, namakanlah apa-apa. Okay, saya lebih gemar untuk gunakan pixel berbanding dengan yang lain, inches ke sentimeter dan sebagainya. Kalau orang tu bagi dalam inci ataupun sentimeter, saya akan convert lah sentimeter tu kepada pixel. Okay, kita gunakan 1:1. So kat sini white dia 1080, dan yang ini pun kita kena samakan, barulah dia 1:1. So okay, 10. Okay, orang tahulah. Okay, kat sini RGB macam saya terangkan tadi, kita guna RGB. Kebiasaannya memang guna RGB. Kita tak jarang lah orang guna CMYK. Okay, dia memang basic color. Kita tukar kepada 16 bit. Okay, background sama ada orang suka warna putih background dia. Untuk yang first
ataupun transparent, tapi saya lebih gemar untuk transparent. Okay, then kita create. Okay, kita tengok semua okay, kita tekan okay. So bila kita dah tekan okay, ini yang paparan kita. Kalau nak kita nak tengok sama ada apa yang kita adakan ni betul, kita tengok pergi kat image, kita pergi kat image size. So kita tengok betul tak dimension dia 1080 seterusnya. Okay, biasa kita dah tak ada kesilapan kat situ lah. Semuanya betul, jarang salah. Kita mana pernah salah? Tak ada, kurang. Okay, kita akan ambil okay, saya nak buat berkaitan poster perayaan. Kita nak buat poster Christmas. So kita ambil je gambar ni, saya dah siap download gambar berkaitan dengan Christmas. Kita besarkan je ikut saiz dia. Okey, satu gambar kat sini ni dah boleh je terus buat poster, tapi tak menarik untuk saya. Mungkin kita, biasanya saya akan suka bila saya dah gunakan untuk background, saya suka untuk blur kan. So blurkan filter, pergi blur, dan kita ambil Gaussian blur. Kat sini kita boleh tengok kita nak dia punya blurring dia berapa. Kita adjust sedikit. Okay, mungkin saya nak ambil 7 pixel. Okay, dah ambil 7 pixel. And then sebelum tu saya nak buat background dia warna biru. Okay, and then ni bawa ke belakang. Ini kita dah blurkan, kita transparentkan dia sikit. Opacity dia kita kurangkan. Okay, contoh 43. Okay, kita tekanlah warna biru ni selampau. Kita akan tukar warna putih. Kita tengok macam mana. Okay, kita dah blurkan sikit. Okay, and then kita ambil elemen yang lain. Okay, contoh kita ambil elemen. Ini elemen yang ada dekat pokok Christmas. Kita nak jadikan dia border sedikit. Okay, ni dah sesuai. Lepas tu saya nak tambah elemen yang ada untuk border belah bawah. Okey, kita tambah dulu typography. Apa ucapan yang kita nak letak? Mungkin saya nak letak selamat. Kita ambil warna yang ada. Okey.
Ini kita carilah tulisan yang mana yang bersesuaian, yang kita rasa boleh. Okay. Selamat raikan. Ini kita tukar kepada sans serif. Okey. Selamat meraihkan hari Natal. Okey, lagi kita nak tambah elemen. Biar saya cari. Okey, untuk makluman saya tengah guna dua monitor. So, saya takkan ganggulah berkaitan dengan ni. So, sekarang ni saya tengah cari dekat monitor lagi satu. Untuk saya cari elemen-elemen yang ada. Okey, sebentar je. Kita nak tambah elemen supaya tambah seri. Supaya tak adalah terlampau kosong dengan tipografi yang ada. Okey. Okey, dah jumpa. Kita ambil pokok Christmas. Kita biarkan kecil je. Sebab belakang tu ada pokok Christmas. Untuk kita nampakkan. Okey. So mungkin kita boleh tulis kat sini text wishing you a happy holiday. With family and friends. Mungkin kita akan ubah sedikit color yang ada. Kita ambil warna elemen kuning. Dan kita bagi dia outline sedikit.
Better. Ni mungkin kita akan susun sedikit lah. Okay. So kat sini mungkin kat tepi ni kita boleh letak kita punya IC ataupun kita punya notes. Biasa kita akan ambil social media lah, letak kat tepi tu. Contoh ataupun kita nak letak apa-apa logo, mungkin kita letak je apa-apa. Kalau berkaitan dengan universiti ataupun berkaitan dengan kelab, kita letaklah logonya. Kalau tidak, kita biarkan kosong. Ini tak adalah kosong, ini dah memadai. Mungkin kalau kita berada di organisasi, kita perlu letaklah kita punya logo dan sebagainya. Contoh saya akan letak, contohlah kalau dari segi kita ambil contoh untuk organisasi. Kalau organisasi kita letak kat sini, and then kita tulislah ikhlas daripada. Biasa kan nampak benda-benda yang macam ni. Kalau poster berkaitan dengan organisasi je, mesti ada je logo, lepas tu ikhlas daripada. Okey, dah selesai. Dah siap untuk poster yang pertama. Kita tak perlu nak terlampau memerah otak sangat untuk design. Kita, contoh kita kat sini, kita nak ucapkan selamat meraihkan hari Natal. So hari Natal ni berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Christmas. Ada pokok Christmas kat situ, ada elemen-elemen Christmas di atas. Make it simple, make it logic, make it fast. Tak perlu pun kita nak murah otak. Wish nak letak apa, kita terus letak je apa elemen-elemen yang berkaitan and make it dia minimalist. Tak perlu pun kita nak serabutkan. Mungkin dekat atas ni terlampau besar, tapi sebab sizing dia begitu je, kita akan naikkan atas sedikit lah untuk kita kurangkan. Dah. So kat sini. Okay dah, mudah. Dah siap untuk poster yang pertama. Mudah kan? Kita tak perlu pun terlalu work hard on designing. Terlampau nak, ni tak cukup ni, ada banyak kosong, nak kena tambah elemen tu, elemen ni. Tidak perlu. Cukup sekadar apa yang perlu sahaja. Mungkin kat sini look simple, but ini boleh dijadikan sebagai gift card ke, ataupun apa lagi yang kita boleh buat. Ni je lah. Dah siap. Okay, kita perlu apa fikir-fikir kan. Dah. Harap penonton yang tengok, anda yang tengok ni, dapat mengambil idea berkaitan macam mana kita nak design. Okay, as beginner, kita mungkin
kita akan work hard sedikit lah untuk kita mungkin boleh cari dekat YouTube macam apa fungsi setiap button-button tepi ni, setiap ikon-ikon ni tepi ni, belah atas ni apa, setiap ni mungkin kita akan work hard dekat situ. Cumanya apa yang penting kat sini yang tadi saya gunakan word text, untuk cursor, move tool, eraser, gradient, ini untuk shape tool, and then and kalau kita baru install pun, kalau kita biarkan sini lama, dia dah beritahu dah okey, icon ni menunjukkan apa, color replacement. Dia apa, when the selected color over an existing color, and then tekanlah learn how, and then kita boleh belajar sendiri. okey, mungkin saya ajar terlalu cepat ataupun macam mana, tapi it's just a basic poster yang kita boleh buat lah. okey, so itu saja. Kita akan teruskan dengan editing yang kedua sebentar lagi. okey, Terima kasih diucapkan atas taklimat yang disampaikan sebentar tadi. Kita beralih pula ke slot seterusnya, iaitu tutorial membuat sijil. so kita akan teruskan dengan editing yang kedua, iaitu editing sijil. So saya harap editing yang pertama tu kita dah boleh hadam, boleh catch up dengan pantas macam mana kita nak edit sedikit secara basic. So kali ni kita bergerak kepada editing yang lebih mudah, lebih tak perlu nak terlampau padat sangat. okey, sijil je kan. okey, ini adalah antara contoh-contoh yang saya pernah buat sijil semasa tahun lepas. Ini semua sijil tahun lepas. okey, sijil yang pertama kita boleh lihat adalah sijil penyertaan di bawah program Bakti Siswa. Bakti Siswa UTHM. Ini adalah program antara MPP UTHM dengan kerjasama FTK, satu fakulti teknologi kejuruteraan di UTHM dengan yayasan UTHM. okey, di sini okey, dia melibatkan 3 orang yang perlu menandatangan tanda tangan kat situ. So jarang-jarang kan, tapi perlukan 3 orang tanda tangan. Yang kedua adalah sijil penyertaan bicara, coffee talk, biasa di laman platform Facebook Live. okey, kat situ kita boleh nampak dengan kerjasama yang sangat banyak, melibatkan pelbagai universiti, pelbagai organisasi, antara kelab dan majlis perwakilan dan sebagainya. okey, sijil yang ketiga pula adalah sijil penghargaan semasa program delegasi UTHM ke Sabah. okey, yang melibatkan kerjasama antara UTHM dan juga Universiti Malaysia Sabah. okey, kat sana adalah program yang dijalankan, delegasi yang dijalankan. So itu adalah sijil penghargaan. So mungkin kita akan boleh start editing sijil ini, tapi dia lebih simple je lah. okey, kita first thing first, macam biasa kita buka Photoshop and kita tekan file, kita tekan new, dan macam biasa kita select pixel. Kali ni kita buat, mungkin kita akan buat portrait. okey, bila kita portrait, kita letak 1920 dekat dia punya white, 1080, dan kemudian kita letak 1920 di height. okey, kita set at pixel. okey, and then macam biasa tak perlu ubah banyak sangat, ambil RGB tukar kepada 16 bit, dan kita ambil background transparent ataupun suka hati, tapi saya lebih suka transparent. And then tajuk kita boleh ubah ataupun kita tak nak ubah. So kat sini saya letak je sijil and then create. okey, so ini adalah portrait. Portrait dengan nisbah 9:16. okey, kat sini. okey, kita akan tengok semula size, sama ada kita set betul ataupun tidak.
So kat situ kita nampak 1080 pixel kali dengan 1920 pixel. So tak ada apa-apa problem. Okay, sama je. Okay, and then kita boleh teruskan. Kita ambil background. Okay, mungkin saya akan gunakan background putih je. Kita akan buat lebih kepada minimalis, tak perlu padat sangat. Okay, tapi saya tak nak ambil yang plain lah. Yang ni kita ambil yang ada corak sedikit. Tak perlu banyak pun coraknya, hanya corak abstract. Okay, kalau plain pula bosan pula kan. Okay, so instead of kita biarkan dia plain putih dan ada corak yang sama-sama, kenapa pilih corak yang agak sama sikit supaya dia tak mengganggu ayat-ayat yang kita akan letak. Kemudian kita tambah sedikit corak. Okay, ini just elemen-elemen yang mungkin tambahan saja untuk bagi penyeri kepada kita punya sijil. Okay, okey, kita tambah dulu sikit. Ni nak okey, sebentar ya. Okey, saya nak pusingkan. Okey, kita tambah sedikit. And then kita ambil elemen lagi, tambahan. Okey, jadi risau, elemen-elemen ni kita boleh dapatkan kat mana-mana je. Mungkin ambil kat Google ke, ataupun apa website-website yang saya dah tunjukkan tadi, seperti Freepik dan sebagainya. Ikut keselesaan masing-masing. Secara mudahnya kita ambil dekat Freepik lah. Tapi kita boleh juga ambil dekat Google, yang mana yang boleh PNG. Okey, atau mungkin anda ada website-website yang mungkin yang anda tahu, boleh dapatkan secara percuma mungkin. Okey, kemudian kita akan kita akan mungkin boleh tambah logo. Kalau kat sini mungkin program universiti, kita akan letaklah logo universiti kan. So saya akan pilih logo universiti. Okey, macam biasa saya akan letak logo macam saya THM di hati tiba. Okey, THM. Okey, mungkin kalau di peringkat kementerian, mungkin kita boleh letaklah logo kementerian mengikut kesesuaian program yang kita anjurkan. Kalau kita tak secara program personal, mungkin tak perlu letakkan logo. Dia ikut kesesuaian sesuatu program tersebut. Kemudian kita ambil teks, kita letak sijil. Kita nak tulis sijil penyertaan. Okey, sekejap ya. Okey, ubah saiz dia sedikit. Okey, sijil penyertaan. Okey, kat dalam sijil kita ada apa lagi ayat-ayatnya? Sebelum tu bagi saya fikir dulu ayat apa yang sesuai. Okey, macam ni, saya kecilkan sikit. Okey, kemudian kita nak letak ayat apa lagi? Apa yang sijil yang nak menggambarkan dalam sijil tu ada apa? Okey,
Mungkin kita boleh tambah ayat sedikit untuk menunjukkan kita menyertai program tersebut. Ayat klise lah, biasa kita akan letak mungkin dengan ini kita telah mengesahkan, ayat biasa. Okey, tapi kita ambil jenis tulisan yang lebih formal. Okey, kita akan ambil, mungkin kita akan tukar kepada sans serif. Okey, kita ambil saja. Okey, dia main ambil je jenis tulisan. Mungkin anda boleh mengikut kesesuaian, tapi kita ambil yang tulisan yang profesional. Okey, tak perlu nak semuanya berangkai. Okey, okey, dengan ini disahkan bahawa okey, kita nak mengesahkan diri kita join program ni, ataupun kita nak mengesahkan para penonton kita, para peserta kita yang join ni. Okey, simple, bagi dia simple sebab sijil ni pun simple. Kita lebih kepada tulisan dan dia mempunyai structure yang bagi saya dah cukup lengkap. Kita ambil line untuk kita letak nama, make sure dia straight. Okey, kita letak dia kosong. Okey, supaya dia nampak straight. Okey, kita nak nampakkan dia straight, and then kita tebalkan sedikit. Okey, kita letak mungkin 3. Okey, dan dekat atas garis tu mungkin kita boleh letak lah nama kita, of course lah, nama para peserta. Okey, ini untuk kasih drafter je, sebagai drafter. And then nanti kalau macam contoh kita dah nak boleh, kita padam lah nama tu, kita tulis nama yang asli. Okey, seterusnya mungkin kita boleh nak solidkan lagi peserta ni. Kita mungkin boleh letak dia nombor metrik. Nombor metrik tak boleh nak menipu. Okey, kan tak pasal-pasal kalau tipu nanti kan ada yang check salah pula. Okey, tambah telah menyertai. Kita nak mengesahkan kan, adalah kita nak mengesahkan peserta ni. So kita nak sahkan dia menyertai, kita lengkapkan ayat. Dengan ini disahkan bahawa nama peserta dengan nombor menteri telah menyertai program apa. Kita letaklah program ni, program Photoshop Academy. Okey, program Photoshop Academy 2.0. Kita adjust sikit lah program kat belah atas. Okey, ini kita besarkan sedikit size font dia. Terbesar pula. Okey, sikit. Okey, mungkin saya nak ubah font dia kepada font program. Okey, kita akan tukar kepada font. Okey, dah. Kemudian kita letak copy paste dulu. Kita nak letak berkaitan dengan tarikh program. So mestilah nak program tu, mestilah dia ada bukti tarikh tu program berjalan bila. Okey,
tulis. Okay, so barulah lengkap ayatnya. Ini ayat yang klise lah, mudah. Mungkin ada ayat yang lebih proper. Pada 12 November 2022. Okey. Dah siap. Okey, kita ambil semula line. Kita nak buat line untuk tanda tangan. Tak perlu panjang kot. Okey, tak perlu panjang, kita ambil pendek je. Sama juga kita kosongkan supaya dia straight. Okey, make it center. Kita buat center je, mungkin tak ada mengganggu apa-apa. So kita buat semua kat tengah. Tak perlu pun selok-belok kiri kanan. Okey, biasa kat sini kita akan letak nama dan juga jawatan satu-satu program tu. Mungkin kita letaklah, kalau lebih baiknya, kalau contoh di program universiti, mungkin jawatan-jawatan yang tertinggi, mungkin HEPA, mungkin dekan fakulti, mungkin yang lebih tinggi naib chancellor mungkin. Tak apalah, tapi kita letak je lah nama saya kan. Okay, Muhammad Hafizuddin, pengarah universiti. Okay, teringin nak jadi pengarah universiti kan, so kita letak je lah. Okay, biasanya saya akan lebih suka nama dengan jawatan itu adalah perbezaan dari segi size font, supaya kita nak fokus kepada nama dan ada perbezaan sikit, supaya ada highlight kepada nama tersebut. Dan kat bawah ada, kita letakkan jawatan. So kat situ orang boleh lihat lah nama dahulu and then baru jawatan. Sama juga macam kat sini, kita dah tengok kat situ sijil penyertaan, terus kepada mata kita terus akan tertumpu kepada program. Program apa? Program Photoshop Academy 2.0. Yang lain baru dibaca kemudian. Dia nak tertumpu, mata kita akan lebih tertumpu kepada size font yang agak besar sedikit. Okay, mungkin kita boleh tambah logo. Saya ambil logo. Saya main ambil je logo. Ni kita nak buat logo kerjasama. Kalau tak ada kerjasama, tak adalah logo kan. So kalau macam digital ni, kita boleh tambah je social media. Tak apa. Kali ni saya nak letak logo. Saya main logo je. Ni logo PBP, Pusat Pembangunan Pelajar. Dan ni pula logo CDS. CDS adalah logo untuk diploma, fakulti diploma. Okey, selesai. Kita tambah logo and then kita ambil font untuk kita type dengan kerjasama. Okey, selesai. Ini adalah lebih mudah. Sijil sebenarnya mudah. Bagi saya kat sini semua dah lengkap dari segi. Okey, tapi jap mungkin dia agak mengganggu. Kita nak ubah sedikit. Tapi ni elemen ni terlampau ganggu. Okey, kita nak alihkan sedikit lah ke bawah supaya tak mengganggu sangat line yang ada. Okay. Alright. Okay. So kat sini kita dah tengok sebenarnya dah cukup lengkap. Cumanya apa yang kita boleh buat, kat sini saya nak ubah-ubahlah warna sedikit supaya tak adalah monotonous sangat kan. So ubah sedikit dekat bahagian sijil penyertaan dan dekat bahagian tajuk program, ambil warna yang sama supaya tak terlampau banyak sangat warna yang digunakan. Kalau kita tengok kat sini, warna yang kita gunakan warna biru, warna hitam, warna putih dan warna gold. So tak terlampau banyak warna, itu sudah memadai. Tak perlu pun tambah banyak sangat warna macam pelangi Okey, sijil ni sebenarnya dah cukup simple. Tak perlu pun kita nak memperbanyakkan dari segi elemen-elemen yang tidak perlu. Okey, dah cukup memadai.
Sebab sijil tu sendiri dah ada dia punya structure yang asas. Contohnya apa ayat-ayat yang perlu digunakan. Sebab semua ayat yang digunakan lebih kurang sama saja. Tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. Sebab sijil ni dia lebih kepada typography sendiri. Lebih kepada ayat je. Dia tak perlu pun banyak-banyak elemen bergambar ke apa ke seperti poster. Kalau poster ia agak difficult sikit. Kita perlu memerah otak untuk kita cari gambar yang sesuai, warna yang sesuai, elemen-elemen yang kita perlu tambah yang dengan lebih sesuai dengan program yang kita nak jalankan. Tapi dari sijil kita just ambil mana-mana elemen yang simple sahaja and then kita tambahkan lah. Kalau dari segi digital mungkin kita boleh tambah. Kalau macam ni digital saja mungkin kita dah boleh lah buat berwarna. Mungkin kat sini kita nak buat secara fizikal kan, kita tak terlalu nak memakan ink, so kita buat saja warna putih dengan warna yang minimalis. So dah cukup memadai. So kalau macam contoh kita nak lebih vogue kan, kita tambahlah background dia warna putih, warna biru ke, warna yang ada background warna yang lebih menarik macam gambar yang saya tunjukkan sebentar tadi kan, ada warna biru. Itu kalau kita nak berikan, kalau kita sanggup nak print secara fizikal. Okay, biasa digital dah memadai lah. Tapi kalau nak buat digital, biasanya bila peserta dah dapat, dia akan nak print. So kalau nak print, make sure tak terlampau banyak warna supaya lebih memudahkan nak print. Taklah kertas tu basah kalau kita guna semua background warna biru, ada gambar lah sana sini. So dah tak cantik. Okay, ini biar minimalis. Sijil ni simple je, dia tak perlu memerah otak macam mana kita nak design. Nak kena ada grafik yang sangat vogue, terlampau kebabung sangat. Okay, bagi saya ni dah cukup mudah, dah cukup simple, settle, tak perlu banyak sangat. Okay, saya rasa sijil ni mungkin anda semua dah dapat adam lebih awal sebab lebih mudah kan. So kita bolehlah teruskan dengan editing yang ketiga. Okay, kita serahkan semula kepada Terima kasih diucapkan atas taklimat yang disampaikan sebentar tadi. Kita balik pula ke slot terakhir, iaitu tutorial membuat backdrop. Dipersilakan. Okey, setelah kita dah mulakan editing sebanyak 2 editing, so kita akan bergerak terus kepada editing yang ketiga. Apa itu? Iaitu kita akan buat edit backdrop. So, macam mana kita nak edit backdrop? So, ini, jom kita mulakan. Ini merupakan contoh-contoh backdrop. So, ini biasa kalau dulu dalam pengurusan majlis perwakilan pelajar, saya akan jadi AJK Technical. So, bila bekerja di bawah AJK Technical, kita akan bergerak. Tengoklah, kita memerlukan apa paparan yang kita perlukan untuk bila kita nak bergerak kepada digital. Paparan digital yang mana? First, saya akan buat paparan muka hadapan. Contohnya muka hadapan saya nak tunjukkan siapa moderatornya, siapa panel jemputan yang kita akan bakal jemput untuk menyampaikan kita punya topik dan sebagainya. Apa yang perlukan di paparan muka hadapan. And next, apa yang kita perlukan ada backup, iaitu paparan untuk sebarang info. Contoh, bila jadi technical ini, kita tak tahu apa technical issue yang kita bakal hadapi. So, ini mungkin kalau dari segi digital ini berkaitan dengan digital. So, kita tak tahu apa yang bakal kita hadapi. Contohnya line tak berapa nak elok, tiba-tiba paparan black terus hitam dan tak ada apa-apa kan. So, kita akan keluarkan satu kenyataan, mungkin line kita menghadapi sebarang masalah dan penonton minta harap bersabar dan sebagainya, ataupun kita nak mempamerkan QR code dan sebagainya, ataupun paparan untuk video sekiranya para panel ada
share kepada kita untuk menunjukkan sebarang video ataupun paparan yang lain. Okey, ini adalah paparan untuk apa-apa sahaja info. Dan seterusnya adalah paparan untuk penonton. Paparan untuk penonton dan paparan muka hadapan adalah lebih kurang sama, tapi yang membezakan hanyalah berkaitan dengan muka moderator dan muka panel. Paparan muka hadapan ini adalah intro sebelum kita memulakan sebarang apa-apa majlis, dan paparan penonton ini adalah apabila kita dah memulakan majlis itu tersebut. So backdrop dia adalah sama. Ini adalah backdrop untuk digital dan ia boleh juga diguna pakai sekiranya kita nak menggunakan secara fizikal. Okey, ikut kreativiti. Mungkin kita akan ada sedikit perubahan lah. So apa yang saya tunjukkan adalah paparan untuk digital. Okey, so kita akan bergerak terus. Okey, ini adalah paparan apabila sekiranya melebihi 2 panel, 2 ataupun lebih. Ikut kreativiti kita, kita mestilah nak tunjukkan moderator dan kita akan tunjukkan juga panel. Ini antara 2 bicara yang telah dilakukan lah semasa saya berkhidmat di bawah organisasi di universiti. Okey, sekarang kita akan mulakan macam biasa. Kita akan start dengan kita punya ratio. Ratio yang saya ambil adalah 16:9. So dia punya saya akan guna pixel. So kita tengok kat sini, pixel dia adalah, image size dia adalah 1920 pixel and kali dengan 1080 pixel. So kita just ikut this ratio je lah, ratio biasa, untuk dapatkan dia punya ratio untuk kita pamerkan dekat platform digital. Okay. So first thing first, kita akan ambil background dia. So kita, macam yang saya nak tunjuk tadi, adalah program bicara vaksin. So apabila bicara pasal vaksin, ini berkaitan dengan pandemik yang lepas. So kita akan ambil satu contoh di mana berkaitan dengan vaksin lah, apa yang kita nak tunjuk. So saya akan ambil contoh berkaitan dengan vaksin. Nah, ini adalah background vaksin. Ini ambil dia daripada Google biasa. And then kita tak nak ambil membuta tuli berkaitan dengan gambar sebegini je untuk kita pamerkan. Kita mesti ada editing yang lain. So saya nak tambahkan sedikit scratch belah bawah untuk dia tak nampak sangat kosong, untuk kita letakkan sedikit maklumat lah di bahagian bawah. So kita ambil dulu sikit. Okay. And then kita akan coverkan sedikit berkaitan dekat bahagian belakang. Untuk tak terlalu nampak sangat gambar itu terlalu ori. Kita nak dia nampak kabur sedikit. So kita akan gunakan dah apa-apa color yang berkaitan. Okey, kita dah siap pilih. Kita dah tengok apa color-color dia. Kita akan lihat reflect dia bagaimana. Okey. Okey, dan saya suka kalau gambar ini adalah kita akan guna gambar kita blurkan sedikit. So macam mana kita nak blurkan sikit supaya tak nampak sangat. So kita akan guna dekat bahagian filter. Kita akan ambil blur. Okay. Biasanya saya akan guna Gaussian
blur. So kat sini kita rate lah dia nak letak berapa. So kita boleh tengok kat paparan ni dia punya blurring dia berapa. Okay. So kat sini mungkin saya letak 9. Okay. So dia lagi nampak. Tadi gambar kita dah lah kabur sangat kan, tak begitu sharp. So lagipun kalau kita letak gambar tu terlalu sharp ataupun kita tak lapiskan dengan lapisan yang lain, mungkin dia akan mengganggu info-info yang lain masa kita nak letak. So ini antara cadangan untuk kita tak nak terlalu nampak dia mengganggu apa info yang kita nak sampaikan. Kita just ambil gambaran sahaja sekilas. So kita dah nampak botol vaksin. Kan, berkaitan vaksin. Mungkin penonton dah tahu berkaitan, kita akan sampaikan berkaitan dengan vaksin. Tapi itu baru info yang lain. Kita belum tambah lagi info-info berkaitan dengan program yang kita nak buat. Okay. Okay. Kemudian kita nak tambah berkaitan kalau kita ada logo. Logo yang kita nak letak apa? Contoh logo-logo universiti. Contohlah kita ambil logo universiti Ini universiti lah. Kita ambil universiti. Contoh kita letak kat sini. Okay. Kita kena ada pop-upkan sedikit. So sebelum tu saya dah buat sedikit sebelumnya. So saya akan ambil sajalah, letak dekat atas supaya dia ada nampak, tak terlalu asing. Kalau macam ini kita tak terlalu nampak, ada, rupa-rupanya ada logo UTHM kat situ, tapi tak ada. Macam tak nampak sangat kan. So kita ada pop-up sikit, background warna putih dan sebagainya, supaya ada pop-up. And then kita barulah letak tajuk. Contoh kita letak tajuk bicara vaksin. Kita select apa yang menarik, tulisan yang menarik. Bicara vaksin. Kita namakan je lah bicara vaksin, ayuh anak muda ataupun bangkit bersama kan. Kita ambil je lah tulisan yang lebih kurang. So jadi ni kita kecilkan sedikit. Okay. Kita pilihlah warna yang nampak. So saya akan gunakan je warna putih, lebih profesional, tak terlalu pening untuk dibaca. So kita teruskan je putih. Kita boleh je gunakan warna-warna yang lain, tapi mungkin pada saya, kalau saya nak gunakan font color yang ada dekat sini. Okey. Kita tambah outline ataupun drop shadow supaya kita ada dia pop up, tak terlalu rata dengan
dengan gambaran di belakang. Okay. Sama juga dengan ni. Okey. Kemudian kita ambil pula contoh tadi saya ada tunjuk berkaitan dengan moderator dan panel kan. So kita buatlah, kita nak tunjukkan siapa diorang, so kita perlulah letak gambar-gambar mereka kan. So kat sini kita kalau saya suka gunakan bulat dan orangnya letak kat dalam. So kita bulatkan. Okey. Satu persatu. Kita copy paste saja. So ini kita double upkan dia, copy lagi sekali. So ini satu yang kita dah siapkan berkaitan dengan ni lah. Satu kita nak buat satu untuk moderator, satu lagi untuk panel. So dah siap dua tu, and then kita akan buat pula nama mereka, title untuk nama mereka lah. Sebelum tu kita nak buat kotak untuk box untuk nama mereka. So contohnya kita akan ambil colour, dan kita tukarkan kepada gradient. Kita akan dapat color gradient. So kita akan tukar reflect. Kita balik. Ambil lah yang mana yang sesuai. Mungkin saya akan ambil linear. Ni kita akan terbalikkan dia sedikit. Okey, kemudian kita akan ambil teks. Contoh kita akan letak nama dia sini adalah Syafiq. Syafiq Adham contoh. Okey. Kemudian tak perlu bersusah payah, kita cuma hanya copy paste saja dekat bahagian sebelah sini. So siapa nama moderator, contoh kat sini Afiq. Dan apa function kat sini, kita boleh tengok kat atas ni adalah namanya ruler. Kalau kita nak tengok kat sini ruler, so kita tarik je bawah untuk kita tengok
sama ada dia alignment dia sama ataupun tidak. So kalau alignment dia tak sama, kita boleh samakan, kita boleh tetapkan. Contoh kita nak kat sini kan, so kita akan turunkan Afiq Izzuddin ni. Okey, Syafiq. Okey, dan sama juga kalau kita nak, ini sebagai penunjuk aras lah, macam mana kita nak samakan kedudukannya supaya kita tak nampak terlalu tak seimbang. Okey, so ini kita naikkan sedikit. Okey, dah sama. So yang seterusnya kita pula letak apa tugas mereka. Contoh sebagai Syafiq, dia merupakan sebagai moderator. Okey, tulisannya kita akan tukar sedikit lah untuk lebih kecil supaya kita tak kita perlu tunjukkan dia sedikit je lah. Kita kecilkan je. Okey. Okey, sebagai moderator. Okey. Afiq ni pula sebagai pimpinan jemputan. Okey, tulislah kalau ada info berkaitan dengan dia, kita tulislah ada jemputan daripada mana. Contoh daripada contoh okey, tulislah kalau ada jawatan di mana-mana yang jawatan yang lebih tinggi, kita akan tulislah contoh dia pengarah mana ke, pengarah syarikat sebuah sekian. So tulis juga. So kalau ada apa-apa jawatan yang berkaitan dengan panel tersebut, dipersilakan untuk tulis supaya kita nampaklah dia daripada mana. Okey, tak kisahlah dia pelajar ke ataupun daripada mana ke, kita perlu tulis supaya orang tahu dia daripada mana, orang boleh kenal. Okey, so kita dah siapkan sampai sini. Kemudian contoh kita nak perlukan tambah social media. Contoh kalau ini berkaitan dengan digital, kita boleh tunjuk dia. Kita tunjuklah. Dia tak banyak pun. Dia berkaitan dengan FB dan sebagainya. Kalau macam ni kita boleh ambil je dia dekat Google. So contoh kita tak perlu pun letak terlalu besar, kita hanya letak info-info tambahan saja. Contohnya letak kat situ, and then kita tulislah contoh Twitter kamu apa, Twitter social media berkaitan dengan organisasi, bukannya Twitter panel jemputan ya. Okey, so kita letaklah contoh, saya tak tahu apa IG-nya, tapi saya letak je lah. Ini IG saya. So okey. Okey. Okey, dah siap. Ini baru satu. Contoh kalau kat bawah-bawah ni ada logo-logo yang berkaitan, kita boleh letak. Contohnya logo ada kerjasama dengan mana-mana pihak ataupun penaja, sesi penaja, kita boleh letak. Contoh kita ada penaja, kita buat satu program tu, kita ada penaja, wajib dia letak logo penaja supaya kita mengiktiraf dia telah membantu dalam menjayakan program yang kita jalankan.
So kita perlu letak logo dia sebagai salah satu bantuan. Contohlah ya, ini apa yang logo yang saya ada saja, saya tambahkan. So ini adalah logo-logo berkaitan dengan kelab universiti. So kita boleh letaklah di mana-mana. Kecil pun tak apa, asalkan kita ada letak. And then kita tulislah dengan kerjasama ataupun dengan penaja. So kita akan letak contoh dengan kerjasama. Okey. Okey, telah siap. So kat sini kita dah selesai untuk muka hadapan. Jadinya macam mana kita nak mudahkan urusan kita untuk mempelbagaikan kita punya backdrop dalam satu-satu program. Jadinya kita perlu kemaskan sedikit di bahagian tepi ini. Kalau kita tengok contoh yang sebelum ini saya buat adalah di sini. Kita tengok kat sini ada pelbagai group yang saya dah grupkan supaya mudah untuk kita cari ataupun kita edit. Kat sini moderator panel untuk PIC program, contoh tajuk berkaitan dengan tajuk, kita boleh lihat kat sini. Contoh kalau saya buka ada nanti, jadinya contohlah kat sini kita boleh nampak sini adalah backdrop di belakang. Jadinya ini kita grupkan di sini. So dan kita namakan group dia, contoh background dia. Background. Okey, ini tajuk, betul? Okey. Kita grupkan, kita letak tajuk. Ini adalah berkaitan dengan panel, muka-muka panel sampai belah atas ini. Moderator dan panel. Okey, ini social media. Masukkan sekali. Okey, kalau sini kita boleh nampak apa yang kita dah grupkan. Contoh moderator dengan panel. Okey, itu saja yang akan hilang. Okey. And then background, itu saja yang akan hilang kalau kita tutup lah. Okey, itu lebih memudahkan. Ini adalah logo kerjasama. Okey, telah siap. Contohnya kita nak sebarang info, kita nak buat paparan untuk info, betul? Tadi ada. So kita hanya padamkan, nyahkan sementara berkaitan dengan mood dan panel ni. So kita dah nampak berkaitan dengan paparan untuk sebarang apa-apa info. Contohnya kita ada QR code ataupun kita ada tiba-tiba kita nak promote program lain. Contoh je, kita ambil satu poster. Okey, kita letak di sini. Kita edit sedikit. Okey. Ini berkaitan dengan program yang kita bakal anjurkan mungkin selepas daripada program yang kita jalankan bicara vaksin ni. Okey. Contohnya bila kita cerita ini adalah tugas moderator lah sebagai promosi majlis. So kat situ nanti dia akan promote ataupun info-info yang berkaitan dengan program, info bacaan tiba-tiba sebelum memulakan majlis ada bacaan doa, kita menggunakan ini sebagai template rasmi untuk kesemua paparan yang kita akan lakukan. Contoh bila nak buat paparan yang hadapan, okey, ini paparan hadapannya sebelum start. Ini paparan umum. And then tiba di penghujung program ada QR code, kita boleh letak juga sebagai kat sini. So editing ini adalah asas dan yang lain itu adalah sebagai tambahan. Tambahannya adalah ni moderator and panel. Ini adalah asasnya. So itu boleh memudahkan. Bila dah siap asasnya, yang lain kita dah mudah. Contoh template
sijil sebentar tadi, sebelum ni kita ada buat template sijil kan. So mungkin ini pun boleh jadi template sijil anda semua. Just kita masukkan info-info yang berkaitan tadi, nama program, bila dijalankan dan sebagainya. Okay, dah selesai. Lebih mudah. Itu sekiranya kita nak buat sijil landscape lah. Kalau portrait, kita perlukan betulkan sedikit dia punya rotation, and then kita akan design. Bagi saya, kalau kita salah satu program itu and then kita nak buat juga sijil ataupun yang berkaitan lah apa-apa, kita perlu letakkan satu konsep di mana semua template color mereka adalah sama. Contoh template untuk paparan digital adalah sama, poster adalah sama, dan juga sijil pun lebih kurang sama. Template warna sahaja. Okay, contoh kita menggunakan asas bicara vaksin ni adalah warna kuning keemasan ataupun bercampuran dengan orange sedikit. So kat situ, so sijil pun warna yang lebih kurang. Lepas tu poster pun mempamerkan warna yang sedemikian rupa. Okay, ini adalah sebagai contoh. So sudah selesai, dan kita dah boleh dah kita buat backdrop, jadikan sebagai backdrop. So kalau contoh tadi untuk digital kan, sebab ada moderator dan panel. Contoh kita nak buat paparan untuk bukan digital tapi physical. So kita hanya tinggal ambil gambar mereka dan letakkan edit sedikit untuk dijadikan sempurna untuk physical. Okay, untuk lebih sesuai untuk dipamerkan secara fizikal. Sama juga, ini boleh dijadikan sebagai asas dan kita perlu ubahkan sedikit sahaja. Okay, lebih mudah. Okay, itu harap ini dapat orang kata kamu semua dapat belajar sedikit asas berkaitan dengan editing. So cukuplah, lengkaplah 3 editing kita pada hari ini. So saya harap kamu mendapat sesuatu daripada program kita. So boleh apply dalam kehidupan harian. Mungkin ada subjek-subjek yang memerlukan editing, mana tahu kan, ataupun ada side job ke apa ke, kita akan jawab lah. Mungkin lepas ni ada Q&A, kita boleh jawab satu persatu persoalan anda berkaitan dengan editing. So okay, boleh teruskan dengan pengacara majlis. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Afiq Izzuddin bin Muhammad Sulaiman atas taklimat yang disampaikan sebentar tadi. Seterusnya, kita beralih pula kepada sesi Q&A. Okey. Terima kasih kepada moderator. Jadinya kita akan teruskan dengan Q&A lah. So, kat sini saya ada beberapa Q&A yang saya terima. Jadinya, okey. Perkara yang pertama adalah apa apps editing yang baik untuk kita belajar supaya mendapat kualiti gambar yang cantik. So bagi saya editing gambar banyak je. Contohnya kalau kita menggunakan perisian yang berada di laptop atau komputer, mungkin kita boleh guna Photoshop ataupun sebagai yang lain. Ini yang lebih advance, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe apa lagi, Adobe Lightroom untuk editing gambar saja. Kalau Photoshop kita boleh buat macam-macam. Photoshop dan Illustrator adalah lebih kurang sama, tapi Illustrator lebih advance berbanding dengan Photoshop. Okey, dia ada lebih kurang. Kita boleh sama juga, kita boleh editing dan sebagainya. Contoh paparan yang kita boleh gunakan kat sini. Kenapa saya tunjukkan slide ni? Mungkin anda tertanya, tapi ini mungkin akan menjawab beberapa persoalan yang bakal anda tanya nanti. Okey, mungkin anda akan tanya, so saya akan gunakan slide ini untuk saya menjawab. Okey, ada satu soalan yang berkaitan dengan slide ni. Mungkin nanti kita akan go through satu-satu. Okey, apakah soalan yang kedua, boleh ke buat duit apabila kita mahir menggunakan Photoshop? Dan dia berkait rapat dengan soalan yang seterusnya.
adakah dengan mempelajari Photoshop kita mampu membuat bisnes? Okey, dua soalan ini saya boleh gabungkan dengan satu jawapan. Jawapannya mudah, jawapannya simple, iaitu ya, boleh. Kenapa boleh? Sebab zaman sekarang ini kita pada zaman digital, di mana orang perlukan digital marketing untuk promotekan dari segi barang produk mereka ataupun berkaitan dengan dunia maya dan sebagainya. Itu memulakan kepakaran-pakaran editing. Contoh, kita nak iklankan barang kita, kita nak edit gambar biar cantik, kita perlukan perisian yang bagus, contohnya Photoshop ataupun Illustrator ataupun Adobe yang lain, ataupun software perisian yang lain, editing yang lain kan. So ini antara apa yang kita belajar secara asas untuk kita mulakan bisnes ataupun kita menjana pendapatan. Satu kisah ringkas di mana kawan saya dia memulakan bisnes dia di universiti untuk design baju. Bila dah design baju dan dia printing baju, so dekat universiti siapa je yang tak perlukan baju untuk pergi ke kuliah kan. So dia membuat baju dari segi jersey. Apabila korang buat program secara fizikal, mestilah kena ada baju juga kan. Mesti nak pakai baju yang sama, seiras, betul tak? So dia sebagai designer, dia design baju and then dia jual. Siapa tahu paling kurang dia boleh mencapai ribuan ringgit untuk satu-satu customer apabila dijual. Sebab baju kalau kita jual t-shirt polo biasa dengan jenis kain sublimation ataupun cotton ke apa ke, paling kurang RM40 ataupun paling pernah saya jumpa RM35. So kat situ modal yang diperlukan editing adalah free, hanya free, dia just design untuk dia. And then mungkin dia akan perlukan keluarkan kos sedikit dari segi proses nak membuat baju tu lah. Dia tempah untuk printing baju, mungkin kos yang perlukan dikeluarkan dalam satu baju adalah RM5 hingga RM10. So kalau dia keluarkan RM5 hingga RM10 untuk satu baju, dan satu baju dia jual dalam harga RM35 ke RM40, dia dah dapat untung berapa puluh dia dapat untung. Kali dengan jumlah baju yang dijual, contoh paling sikit adalah 10 mungkin, atau yang paling banyak mencapai ratusan. So dengan jumlah contoh dari segi untung bersih adalah RM15, kalikan dengan 100 baju yang terjual, dah dapat RM1,500. RM1,500 tu adalah gaji asas, gaji basic untuk student yang fresh grade, yang mana yang baru nak sekarang lah minimum kan, gaji minimum adalah RM1,500. So why don't so kat situ kita dah boleh jana pendapatan. Kalau kita tak mahir, perisian lain boleh sahaja yang kita boleh guna. Contoh kita boleh design, mungkin kita pandai melukis, tapi bila kita nak hantar ke tempat printing baju, dia perlukan editing juga. Dia perlukan beri dalam software untuk dia print terus kan. So software yang biasa dia akan minta adalah perisian, Illustrator ataupun Photoshop, bergantung kepada kedai yang memerlukan. Dia tak ada minta lakaran daripada lukisan. Mungkin kita pandai lukis, tapi dia takkan minta macam mana kita nak print. Okey, itu mungkin boleh, tapi dia akan tambah kos tambahan atas sebab dia terpaksa reka semula berdasarkan paparan yang, lukisan yang kita dah tunjuk kat dia. Okey, so quite a lot juga kalau kita pandai editing kan. So jadi okey, kita terus. Ini contohlah, contoh editing kan. Kita boleh buat apa? Contoh kawan saya mostly buat baju polo. Okey, ini contohlah, ini antara contoh design baju yang di design tapi tak dikeluarkan. Lanyard. So every program yang kita orang akan pergi, biasanya akan dapat baju dan juga lanyard. So lanyard pun kita boleh jual juga. Editing ni banyak, topi, casing phone, hoodie dan sebagainya, banyak lagi. Okay, gift card ke ataupun
kulit buku, poster berkaitan dengan research pun ada. Saya pernah research pun perlukan ada poster. So itu semuanya memerlukan kemahiran editing, sama ada secara profesional ataupun sebagai beginner. Okey, kita akan teruskan dengan soalan yang lain. Antara Photoshop dan Canva, mana yang lebih mudah untuk beginner? Okey, pada saya ini agak tricky sikit soalan, walaupun saya tengah buat Photoshop Academy, tapi saya akan lebih prefer untuk awak berjinak-jinak dengan Canva terlebih dahulu, sebab Canva ini adalah satu application yang mudah. Dia dekat Google je, kita boleh type je kat Google website editing yang mudah untuk beginner. Okey, semua ada kat situ. Mungkin lepas ni penganjur boleh adakan pula sesi yang lain berkaitan dengan editing di Canva, ataupun kita tak tahu kan, boleh tanya dekat penganjur. Okey, sebab Canva ini lebih mudah pada saya, sebab saya pun mula daripada Canva, tapi saya mula dengan PowerPoint. Saya mula dengan PowerPoint, and then saya berjinak dekat Canva, dan selepas tu ke Photoshop dan Illustrator. Okey, so boleh berjinak-jinak, kita boleh kenal apa itu Canva, and then mungkin kita nak advancekan diri kita teruskan kepada Photoshop. Okey, bagaimana cara nak menghasilkan design yang simple tapi cantik di Photoshop? Okey, design yang simple, kita perlukan menitik beratkan minimalis di mana kita perlu faham asas, di mana kita perlu, macam saya terangkan pada awal video tadi, asas untuk membuat sesuatu creativity digital adalah satu, of course, creativity. Yang kedua adalah solving tu berkaitan dengan macam mana kita nak menyelesaikan satu-satu masalah ataupun menyelesaikan kehendak ataupun ketidakpuashatian pelanggan terhadap kita punya design. Contohnya kita tak perlu tunjuk saya boleh tunjukkan sebagai contoh slide yang saya tunjukkan ni. Dia adalah, boleh saya katakan, minimalis, sebab dia hanya menggunakan beberapa warna supaya kita tak serabut. Kalau dah macam pelangi semua ada, agak serabut di situ ya. Mungkin pada saya untuk editing apa-apa poster, kita perlukan 2 ataupun 3 warna asas yang perlu kita gunakan. Contoh dekat slide saya ni, warna asas yang saya gunakan adalah dark blue, light blue dan warna putih. So tu 3 asas template warna yang saya gunakan. Kalau awak tengok warna-warna yang sepanjang saya guna adalah warna-warna berkaitan dengan warna biru, warna putih. Tapi dari segi poster, saya menggunakan warna biru dan warna kuning, ikut kehendak. Tapi kalau dekat slide ni lebih ke banyak putih, biru, dan ada warna kuning sedikit sebagai minimal warna kuning. Okey, supaya tak nampak serabut lah. Kalau serabut sangat, orang tak berapa pandang sangat dengan ni. Saya ada je buat poster yang agak serabut dengan warna-warna yang terlalu banyak, info yang terlalu padat, dan itulah, terlalu banyak grafik dalam satu-satu poster. Dan poster tu kalau kita untuk menceritakan berkaitan dengan, contoh tadi kita last kali adalah backdrop, kita buat berkaitan dengan vaksin. Contohnya backdrop tadi pun kita menggunakan vaksin, jadinya kita tak perlu banyak sangat benda-benda yang mengarut kita nak letak dalam satu-satu editing. Contoh kita nak bicara pasal vaksin, tiba-tiba ada gambar kartun pula, kartun Didi and Friends. Apa kaitan Didi and Friends dengan vaksin?
Melainkan kalau Didi and Friends tu adalah penaja kita. Kan kita tak tahulah kan. Contohnya begitulah. Okey. Jadinya soalan yang seterusnya. Apa lagi soalan-soalan? Contoh. Apakah kelebihan Photoshop berbanding dengan apps-apps yang lain? Itu kita akan banyak kelebihan dia. Dia setiap benda pasti ada pro and cons dia. Contoh Photoshop kan, saya boleh senaraikan 5 lah kelebihan yang ada pada Photoshop berbanding dengan aplikasi-aplikasi yang lain. So antara 10 tak adalah 10 tadi saya sebut bro. So antara 5 antara 5 kebaikan dia. Contoh yang pertama, dia adalah satu editing yang profesional. Kita boleh gambarkan dia sebagai satu editing software yang profesional. Yang semua dia ada yang yang kedua membawa kepada Adobe Photoshop. Dia ada semua jenis format bergambar. Contohnya editing bergambar. Sekiranya kita perlu mencerahkan gambar itu, kita boleh buat gambar itu. Kita boleh buat poster, kita boleh buat design baju, kita boleh buat sebagai apa-apa design. Poster, editing untuk backdrop, editing untuk banner, lagi apa, PowerPoint pun boleh sebenarnya. Editing untuk kad laporan, gift card, lagi kad jemputan kahwin ke sebagainya kan. So kat situ semua kita boleh meliputi di Adobe Photoshop. Contoh kita dekat Canva, mungkin kita tak boleh nak edit begitu banyak berbanding dengan Photoshop. Contohnya kalau dari segi free, Canva tidak boleh untuk buat background. So itu agak payah betul. Ataupun kita nak edit logo di Photoshop pun mungkin agak begitu payah di situ. Contoh ataupun contoh lain, contoh kita ambil satu background kat belakang ni, kita nak hilangkan sedikit, kita nak ambil elemen-elemen daun sahaja, tapi yang background belakang ni kita tak nak. So paint green ni kita tak nak. So kita nak ambil elemen daun tu macam mana. Kalau Photoshop kita boleh buat. Kalau dengan Canva mungkin kita tak. Itu antara perbezaan dengan apps-apps yang lain lah. Ataupun kalau kita nak bandingkan dengan Photoshop dan Illustrator, kelebihan dia adalah lebih kurang sama, dan Illustrator adalah lebih advance berbanding dengan Photoshop. Okey, itu adalah kelebihan yang adalah pada Photoshop.
Yang ketiga adalah yang menjimatkan waktu. Bagi saya dia agak jimat lah kalau kita menggunakan satu apps yang lain. Mungkin contoh kita menggunakan Canva and then kita dah edit-edit, lepas tu kita perlukan satu je kekurangan yang tak ada, mungkin kita nak hilangkan background dia. So kita kena gunakan apps lain untuk hilangkan background dulu and then masuk semula kepada Canva. Mungkin yang lain, preset-preset yang lain kita perlukan satu ataupun lebih preset untuk kita edit satu gambar. Tapi dengan Photoshop kita hanya perlukan satu. Jadinya semua preset dengan poin yang kedua tadi, so kita boleh menjimatkan waktu. So macam ni, dengan semua preset format editing bergambar adalah ada di Photoshop. So dia membawa kepada poin yang ketiga ni lah, menjimatkan waktu. Kita tak perlu beralih kepada preset yang lain untuk kita edit gambar untuk satu-satu gambar itu. Okay. Dan mungkin poin ini tak terlalu kuat, tapi ia boleh juga diguna pakai seperti mungkin certain application itu boleh diguna pakai untuk satu-satu jenis Windows saja. Contoh bila masuk kepada kita gunakan Apple, mungkin kita tak boleh nak download, mungkin tak berapa sesuai. Contohnya begitulah, ada yang kita boleh guna kat Windows, ada yang tak boleh. Contoh, tapi dengan Photoshop semua jenis platform kita boleh guna, sama ada dengan Windows ke, Mac OS ke, Android. Mungkin ada editing di phone, tapi di phone tu hanyalah editing yang mudah sajalah. Phone and then iPad dan sebagainya. Okay, mungkin dekat iPad pun ada, kita boleh edit guna Photoshop juga. Tapi mungkin dari segi application yang lain macam tak ada kan. Itu mungkin lah. Tapi dari segi kalau dekat iPad kita boleh ada juga editing yang lain. Begitu. Okay, itu saja kelebihan yang mungkin saya boleh gambarkan. Mungkin ada lagi, tapi saya tak dapat nak memberi pandangan dengan terus macam ni kan. So mungkin awak boleh guna, kita boleh guna dahulu Photoshop dan awak mungkin dapat menikmati kelebihan-kelebihan yang ada. Okay. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, iaitu mungkin soalan yang terakhir, mungkin saya boleh kira. Okey, susah ke nak download Photoshop untuk first time user? Okey, kalau untuk first time user ni, benda sekarang dah canggih, ataupun mungkin ada cara-cara yang lebih mudah untuk kita download. Contohnya cara yang tak konvensional adalah kita boleh beli di Shopee dan sebagainya. Tapi pada saya, kalau di Shopee tu mungkin kita kurang dari segi kepercayaan. Pada saya tu agak kurang, sebab di Shopee kan kita tak tahu kalau tiba-tiba kita dah beli, dah bayar, kita tak dapat link untuk download dan sebagainya kan. Okey, itu satu. Mungkin kita boleh juga Google cara-cara untuk download Photoshop secara percuma. Photoshop yang secara aslinya dia adalah berbayar mengikut kiraan. Ada yang guna ringgit, ada yang guna USD. So kat situ dah satu. Sekiranya kita nak mudah, kita boleh je ambil yang tidak berbayar. Okey, itu mungkin kita boleh borak belakang dengan penganjur. Agak bahaya ya kalau saya nak terangkan kat sini. Mungkin ada juga yang nanti fikir lain. Boleh kita boleh dapat yang free. Okay, mungkin nanti boleh tanya penganjur macam mana kita nak dapatkan free. Saya boleh tolong, insyaAllah. Okay,
setakat itu saja saya kira berkaitan dengan Q&A kita pada hari ini. Saya serahkan kepada moderator semula lah untuk teruskan program. Okay. Terima kasih kerana join. Akhir kata daripada saya, terima kasih kepada semua penonton yang ada semua. Terima kasih kepada penganjur, terima kasih kepada semua yang terlibat, sama ada yang berusaha dengan saya secara terus ataupun tidak. Itu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana jemput saya juga, dan good luck untuk edit di Adobe Photoshop. So saya harap ilmu yang saya bagi tak adalah sebanyak mana yang orang lain beri. Mungkin awak boleh belajar juga secara sendiri ataupun berguru dengan orang lain, tapi saya menyampaikan secara asas supaya awak boleh edit secara basic menggunakan Adobe Photoshop. So saya harap awak boleh teruskan lah dengan editing yang pada mulanya mungkin basic, mungkin lepas ni awak terus jadi professional designer. Okay, saya minta maaf atas segala kekurangan, dan yang buruk tu datang daripada saya, yang baik tu semua datang daripada Allah SWT. Okay, terima kasih. Untuk pengetahuan Afiq Izzuddin serta hadirin sekalian, kita memperoleh banyak persoalan daripada hadirin dan hadirat. Namun demikian, masa amat menceburi kita. Oleh itu, berakhirlah sudah sesi Q&A kita pada kali ini. Terima kasih diucapkan. Pohon berangan, tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Dengan itu, berakhirlah program Photoshop Academy 2.0 kali ini. Diminta para pelajar untuk mengisi link kehadiran melalui QR Code yang dipaparkan di akhir video sebelum meninggalkan program. Sekian, terima kasih.